Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Abang G Studio. Dan hari ini saya pun masih berkongsi lagi dengan perkongsian berkaitan dengan bunga kertas ya. Oke, kali ini saya ingin berkongsikan lebih kepada membentuk akar pokok bunga kertas ni. Oke, pembentukan akar bunga kertas ni yang paling penting sekali adalah pokok sirih junjung Okay, kenapa sirih junjung? Sebab akar pokok sirih junjung ni tak sama dengan akar-akar pokok bunga kertas lainnya. Akar dia lebih sadu dan berketul-ketul Dan ini adalah salah satu contoh pokok sirih junjung yang saya dah semai. Dan ke mana kita nak letakkan pokok-pokok ni? Takkan kita biarkan dalam ni kan? Kalau kita letakkan ke pasu yang seterusnya, nanti ianya cuma menjadi satu pokok bunga kertas biasa ya. So adalah lebih baik kita jadikan dia lebih berseri, berseni dan lebih menarik ya. Okey, seperti yang saya tunjukkan di dalam video sebelumnya. Okey, ini adalah akar bunga kertas sirih junjung Okey, kita takkan dapat akar macam ni pada pokok-pokok bunga kertas yang lain melainkan pokok tu duduk di dalam pasu, dan pokok yang lain tu apabila duduk di dalam pasu, kita cuma akan dapat bentuk satu lingkaran ya. Akar itu cuma melingkar di dalam tanah Okey, ini contoh dia. Okey, ini adalah pokok bunga kertas batik pokok dia cukup rimbun Nanti saya ajar macam mana nak merimbunkan pokok dan macam mana nak buat pembungaan pada pokok, insya-Allah. Okey, ini adalah akar dia. Pokok biasa saja berdaun batik, bunga warna oranye. ID dia saya tak pasti, tengok. Dia tak sama dengan sirih junjung Okey, ini adalah satu lagi pokok sirih junjung yang saya tunjuk. Okey, nampak? Walaupun ke atas pokok dia pun dah membentuk satu body shape yang menarik Ini adalah sirih junjung yang duduk di dalam pasu. Dan kita lihat di sini, ini adalah luar pasu tapi dia akan membentuk satu shape pattern yang cantik dan menarik. Itu kelebihan pokok sirih junjung Okey, pokok sirih junjung ni simple. Kalau kita lihat daun dia seakan-akan sirih junjung dan kecil-kecil ini sebab orang panggil dia sirih junjung, macam sirih junjung. Dan sirih junjung ni ada pelbagai color. Ada merah, ada kuning, ada pink, ada purple, ada peach dan ada putih. Dan daun juga ada batik pun ada, bintik pun ada. Ini adalah sirih junjung biasa Okey, apa yang kita perlu buat untuk membentuk akar sirih junjung Okey, ini cara saya Kalau kita masukkan dalam pasu tayar ni, kita memerlukan kos yang banyak dan akar dia akan merebak dan lebih besar dan tak begitu cantik Kita perlukan puluhan tahun baru akar ni akan memenuhi tayar ni dan memakan masa dan pokoknya akan terlalu besar. So apa yang saya perlu buat adalah kita cuma cari tong catnya 18 liter ke 20 liter dan ketinggian 2 kaki ni. Okey, kita tanam di dalam ni kita tanam dalam ni. Kalau rajin tu kita boleh cat lah tong ni, kasih nampak seri sikit. Okey, pokok dia akan naik dengan cantik dan di dalam ni lah akarnya akan tumbuh dan insya-Allah kalau kita biarkan, kita baja dengan baik dan dalam tempoh 5 tahun pokok ni akan subur dan membentuk akar yang cantik So pada saya ini adalah satu pelaburan yang baik. Dan satu lagi, bila kita letak hanya dalam pasu saja, pokok memang akan lambat besar So kita akan buat satu lubang kat sini. Lubang anggaran besar pinggan piring untuk membiarkan akar utama, iaitu akar tunjang, dia akan turun ke tanah Okey, apabila pokok ni turun ke tanah, insya-Allah pokok ni memang akan cepat besar. Nak dibandingkan di dalam pasu, pokok memang makan tahun. Kadang 5 tahun pun tak cukup besar lagi Okey, itu step saya Kita tanam kat sini, biarkan dalam tempoh 5 tahun
InsyaAllah kita akan dapat satu tunggul yang amat cantik ya. Ini adalah salah satu bahagian lagi saya semaikan sirih junjung ni. Alhamdulillah pokok dia dah mula subur dan cantik dan bersedia untuk kepasu. Kalau kita biarkan di sini okey kan, kita bentuk dia satu bentuk yang cantik, tapi bentuknya akan tetap begini walaupun kita pelihara lama tanam lama baik kita letakkan dalam pasu tu atau tongcat yang cantik kita cat dia bagi cantik. Okey, ini adalah contoh yang saya dah buat. Ini adalah keratan batang sirih junjung yang agak besar betis ada. Saya tanam dalam ni lebih kurang 2 inci atau ke 3 inci, dan pasu tongcat ni dah berlubang dalam ketinggian lebih kurang 2 kaki. Dan insya-Allah pokok ni akar utama dia akan turun ke tanah, supaya pokok ni cepat membesar. Dan di dalam ni lah dia punya tunggul yang sado yang utama nanti akan terbentuk insya-Allah. Jadi kita dah nampak, kita rasa yakin tunggul dia akan membesar. Kita akan potong tongcat ni dan kita akan lihat hasilnya. Okey, saya harap tuan-tuan dapat bayangkanlah apa akan berlaku dalam tempoh 5 tahun lagi ya. Mungkin kos kita hari ini cuma RM15. Dalam tempoh 5 tahun akan datang dia akan menjadi ratusan atau ribuan ringgit. So bagi saya itu adalah pelaburan yang baik yang dikongsikan bersama ya. Dan insya-Allah saya akan buat terus. Tongcat ni kita boleh dapat di kedai besi buruk atau mana-mana lah kita boleh cari Biasa harga pasarannya hanya RM3 Kalau RM5 tu agak mahal Ada juga yang jual RM7. Tapi bergantung kepada kawasan dan lokasi kat sini masih senang Alhamdulillah, tongcat yang saya dapat ni hampir 30 pieces ni saya dapat cari sendiri saja. Okey, saya harap perkongsian kali ini bermanfaat untuk semua. Sambil kita berhobi, kita melabur juga untuk masa depan kita, insya-Allah. Okey, semoga berjaya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.